Kru jejak Rasul meneruskan pengembaraan di Iraq dan kami ke selatan negara ini. Allah Maha Bijaksana, pelbagai hikmah di sebalik ciptaannya. Bumi yang luas dan air yang mengalir adalah nikmat kurniaan Allah yang tidak ternilai harganya. Manusia dilarang membiarkan tanah tanpa diusahakan. Sebaliknya, kita disaran memanfaatkannya dengan bercucuk tanam dan berternak untuk menyara kehidupan. Pada alam juga tersembunyi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia yang mahu berfikir. Allah berfirman dalam Al-Quran ayat 99 surah Al-An'am. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah. Dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Kalaulah anda dapat bersama dengan kami di waktu ini, menghirup udara yang nyaman di celah-celah pohon korma. Tempat ini dipanggil Abu Gharak. Tuhan menggunakan tempat ini segala-galanya. Tanah yang subur, air yang banyak. Kebanyakan penduduk di sini ialah petani. Mereka menanam jagung, kacang, sayur-sayuran, dan yang paling utama sekali gandum. Tetapi yang lebih menarik, mereka percaya ini ialah tempat kelahiran Nabi Ibrahim AS. Nun di kawasan bukit itu. Kampung Abu Gharak terletak 3 km dari jalan utama yang menghubungkan bandar Kefel dan Baghdad. Petani dan peternak di kampung ini hidup dalam keadaan serba sederhana tetapi produktif. Islam menganjurkan umatnya supaya berusaha memperbaiki keadaan diri dan menjadi umat yang tidak bergantung kepada belas dan ihsan orang lain. Saranan ini mempunyai maksud yang sangat luas dan bersesuaian dengan setiap zaman. Semasa meletakkan batu asas kerajaan Islam pertama di Madinah, Rasulullah SAW turut sama meletakkan batu asas ekonomi bagi negara itu. Kekuatan ekonomi Islam terletak pada prinsip yang diketengahkan oleh baginda berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah dari masa ke semasa. Umat Islam yang berada disaran membantu yang kurang bernasib baik atau yang tidak berada. Dan pada masa yang sama, mereka yang tidak berada dikendaki supaya bekerja dan berusaha bersungguh-sungguh untuk membangunkan diri sendiri. Dari susah berubah menjadi senang, dari baik kepada yang lebih baik, dan seterusnya akan menjadi orang yang membantu dan bukan lagi orang yang dibantu. Islam juga memperuntukkan bahagian-bahagian zakat yang difardukan ke atas umat Islam itu turut sama diagihkan untuk menseimbangkan kedudukan ekonomi masyarakat. Dengan zakat 2,5% yang dikeluarkan akan dapat mewarnakan corak masyarakat Islam dengan warna yang lebih menawan. Seandainya sistem itu dilaksanakan dengan baik dan betul, masalah kemiskinan akan dapat diminimumkan. Lelaki ini juga beribadah setiap hari. Dia mengusahakan pertaniannya sendiri untuk menjara keluarganya. Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, Islam menghendaki agar umatnya bekerja keras mengumpul kekayaan. Dan kekayaan itu adalah untuk pengabdian kepada Allah dan bukan untuk menjauhkan jurang perbezaan di antara miskin dan kaya.
Di samping yang fardu, ada banyak galakan berupa ganjaran pahala untuk yang berharta menyuburkan ibadahnya. Hamba abdi boleh dimerdekakan. Sedekah dan fidyah juga terlaksana dengan baik. Pendidikan anak-anak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Setitik peluh pesawah dan peladang akan dibalas Allah dengan sebutir intan. Kami mendaki bukit, menuju ke sebuah masjid yang dikatakan tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini lokasi kedua yang dikatakan tempat lahir baginda. Sebelum ini, kru jejak Rasul pernah menziarahi sebuah gua di Sanliurfa, Turki, yang juga dikatakan tempat Ibrahim dilahirkan. Kami pernah terbaca satu riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Babylon. Sekiranya pendapat ini benar, kemungkinan di sinilah Nabi Ibrahim dilahirkan kerana suatu masa dahulu kawasan ini adalah jajahan Empire Babylon. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat kedudukan mulia di kalangan orang Islam, Yahudi dan Nasrani. Baginda salah seorang Rasul Ulul Azmi. Anak baginda Ismail dan Ishak dan cucunya Yakub turut dilantik menjadi rasul untuk meneruskan syariat Ibrahim. Masjid ini dijaga dengan baik oleh sebuah keluarga yang tinggal di sini. Kami ke bilik bawah tanah yang dipercayai tempat Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan. Batu ini menyimpan kisah tersendiri. Menurut penduduk setempat, di atas batu inilah Nabi Ibrahim disusukan ibunya semasa masih bayi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak kepada seorang pembuat patung-patung, Azar bin Tahur bin Saruj bin Rau bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihimussalam. Baginda dilahirkan dalam suasana yang amat tegang. Ketika ibunya sedang syarat mengandung, pemerintah Babylon ketika itu, Raja Namrud, mengarahkan semua bayi yang dilahirkan dibunuh. Begitu juga ibu-ibu yang cuba menyembunyikan bayi mereka. Mengapa Namrud bertindak begitu kejam? Suatu malam Namrud bermimpi, seorang anak kecil memasuki biliknya, lalu merampas mahkota yang dipakainya. Mahkota itu dihempas ke lantai hingga berkecai. Cerdik pandai meramalkan seorang bayi akan lahir di Babylon dan apakala besar kelak, dia akan membawa agama baru. Mendengar penjelasan nujumnya, Namrud menjadi sangat marah. Dia tidak mahu kuasa dan pengaruhnya dicabar. Tanpa perasaan belas, dia memerintahkan tenteranya mencari dan membunuh setiap bayi yang dilahirkan. Kaum wanita diserang ketakutan. Ibu mana yang sanggup melihat darah dagingnya sendiri dikorbankan? Namun untuk menentang Namrud yang zalim, mereka tidak punya daya. Ibu Ibrahim seorang yang bijak. Tidak sekadar berpeluk tubuh dan berserah kepada nasib semata-mata, dia menggunakan akal untuk mencari jalan keluar.
Ibu Ibrahim melarikan diri ke kawasan terpencil supaya tentera Namrud tidak dapat mengesannya. Tinggallah si ibu seorang diri, resah, bercampur takut. Si ibu merenung masa depan yang belum pasti. Begitulah besarnya pengorbanan seorang ibu, sanggup melakukan apa saja, walau nyawa jadi taruhan. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, si ibu selamat melahirkan seorang bayi lelaki yang comel. Dia diberi nama Ibrahim. Tak berapa jauh dari tempat kelahiran Nabi Ibrahim AS, kira-kira 300 meter, ialah satu kawasan purba yang nampaknya seperti istana lama. Penduduk berkata ini ialah istana peninggalan Raja Namrud 4,000 tahun sebelum Babylon. Tempat ini dipercayai tinggalan kota Namrud di Al-Gharaq, Irak. Sekali pandang, ini nampak macam batu, tapi ini sebenarnya bukan batu. Tanah liat. Bahagian tengah yang kelihatan seperti menara berkembar dipercayai mencapai ketinggian 47 meter. Menurut pakar arkeologi tempatan, apa yang Anda saksikan ini adalah sebahagian daripada zigurat, struktur bangunan purba yang bertingkat-tingkat. Singgasana Namrud ini dikatakan mempunyai 7 tingkat. Ada juga pengkaji sejarah berpendapat peninggalan purba ini adalah Borsippa atau Birs Nimrud, tempat Namrud dan rakyatnya menyembah Nabu anak Marduk yang mereka anggap Tuhan. Setelah dilantik menjadi Rasul, Nabi Ibrahim AS menyeru raja dan kaumnya supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Rasulullah, Nabi Ibrahim dikurniakan dengan kebijaksanaan dalam berdakwah kepada kaumnya.
Nabi Ibrahim menjelaskan apa yang disembah oleh kaumnya sejak dari nenek moyang mereka adalah bertentangan dengan naluri semula jadi manusia. Baginda menerangkan bukti kebesaran Allah kepada kaumnya dan meminta mereka membuat perbandingan. Ketuhanan itu tidak boleh dijelmakan ke dalam sesuatu yang beku dan kaku. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 43 mafhumnya, atau adakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami itu. Semasa membuat pendekatan, Nabi Ibrahim alaihissalam memperkatakan tentang ketuhanan bintang, tetapi akhirnya menolaknya oleh keadaannya yang berubah hilang. Apabila bulan yang lebih besar menjelma, bulan pula dikatakan sebagai Tuhan. Tetapi ia turut ditolak apabila matahari yang lebih besar menjelma. Apabila cuaca gelap datang dan matahari terus hilang daripada pandangan, Nabi Ibrahim memutuskan bahawa Tuhannya ialah Tuhan segala bintang, bulan, matahari dan seluruh alam ini. Tuhannya ialah Allah yang satu, Maha Pencipta dan Maha Bijaksana, Maha Agung dan Maha Suci. Semasa berhadapan dengan Namrud, pemerintah yang mendakwa dirinya Tuhan, Ibrahim menerangkan kepadanya bahawa Tuhannya ialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tetapi Namrud berdegil dengan membunuh seorang daripada dua yang diperintah menjalani hukuman mati, sementara dibebaskan yang seorang lagi. Itulah buktinya kepada Ibrahim bahawa beliau berkuasa menghidup dan mematikan. Tetapi Ibrahim menjelaskan kepada Namrud bahawa Allah berkuasa menaikkan matahari dari timur ke barat, lalu meminta Namrud menukarnya dengan menaikkannya dari barat ke timur. Nabi Ibrahim juga pernah menyindir sinis kaumnya yang menyembah Tuhan hasil ciptaan mereka. Mereka mencipta, kemudian menyembahnya pula, sedang ciptaannya itu tidak dapat melakukan sesuatu apapun. Malah mereka juga yang menggerakkannya. Tanpa bantuan, hasil ciptaan mereka itu adalah sesuatu yang kaku dan beku. Nabi Ibrahim menggunakan akal fikiran untuk berdakwah kepada kaumnya. Bagaimanakah Tuhan-Tuhan kaumnya yang tidak berupaya mempertahankan diri sendiri mampu mentadbir alam ini dan merubah masa depan manusia yang menyembahnya? Sesungguhnya agama itu nasihat. Nasihat bagi Allah ialah mempercayai keesaannya dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Abu Ruqayyah bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Jawab Nabi, bagi Allah dan kitabnya dan rasulnya dan pemimpin-pemimpin serta kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat ketika berusia 175 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Palestin oleh anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihissalam.